الصالحين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah hari ini kita ambil vaksin dulu untuk roh kita. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung daripadamu, daripada segala ujian yang amat berat, kecelakaan yang menimpa-nimpa, ketentuan takdir kami yang buruk, dan juga kebahagiaan di atas musuh-musuh kami. Kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada sekalian bala. InsyaAllah Ta'ala, dengan kurniaan Allah pada pagi ini, kita kembali berkuliah dalam suasana yang kita dah makin biasa. Ha? Kita rasa kita dah semakin biasa dengan suasana macam ni. Tiada lagi rungutan-rungutan. Sebaliknya, kita dah semakin selesa. Sedikit demi sedikit, duduk dalam rumah, berkuliah bersama-sama, jumpa di alam maya, bersembang, melawak, macam tu juga. Alhamdulillah. Sebenarnya kan saya kata, kebahagiaan itu boleh kita cipta dengan kita pandai bawa hati, pandai bawa diri, menyesuaikan keadaan hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan izin Allah kita akan sambung balik pengajian kita, yakni melalui kitab Al-Jawhar Al-Mawhuf pada muka surat 65 bawah sekali. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada wuduk, maka berkata ia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ditambah pada setengah riwayat, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam maksudnya, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau, wahai Tuhanku, dan dengan segala kepujian untukmu, bahawasanya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Engkau, dan aku memohon ampun kepadamu, dan aku bertaubat kepadamu. Itu maksud daripada bacaan doa selepas berwuduk yang saya yakin ini antara doa yang paling masyhur, yang selalu kita bawa. Macam pada hadis yang telah lalu, baca suratul Qad, inna anzalna, kita mungkin jarang-jarang bawa. Kita sebaliknya diajar ataupun diberi pendidikan seawal pendidikan kita, iaitu doa inilah yang kita amalkan pada setiap kali selepas berwuduk, kan? Kalau kata dalam bilik air, kita langkah pula dulu dari bilik air. Kalau kita di kolah masjid tu pun, kita akan mencari arah kiblat, lantas kita berdoa, sedangkan keadaan kita itu masih lagi basah dengan
kesan-kesan wuduk. Yang mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca doa tersebut. Doa apa? Doa yang baru selesai kita baca tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, di antara rangkaian-rangkaian doa terindah ini, andainya kita membaca dia, nescaya dibukakan pintu syurga yang 8. Kata Nabi SAW, Nabi tak pernah menipu. Mustahil Nabi itu menipu. Akan dibukakan, kata Nabi SAW, untuk orang yang beramal dengan bacaan doa ni. Bukan sekadar bacaan, tetapi isi kandungan dalam doa ni. Apa dia? Akan dibukakan pintu-pintu syurga yang 8. Kita telah pun dimasyhurkan beberapa hadis. Syurga Allah Ta'ala itu ada 8. Ke-8 pintu syurga itu akan dibukakan. Maka masuklah mana barang yang pintu yang kamu kehendaki. Dibukakan untuk orang yang membaca doa ini selepas berwuduk. Betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang berwuduk. Selesai ataupun seusai dia berwuduk, dia terus membaca doa tersebut. Doa yang kita baca tadi. Baik. Janganlah sekadar berwuduk, baca doa wuduk tapi tak sembahyang. Sebab apa? Nabi kata, dah buka pintu syurga 8. Masuklah mana-mana satu. Pasal apa pula? Nak sembahyang, tak payah sembahyang. Ambil wuduk, baca doa sudah. Dah boleh masuk syurga. Bukan. Sat lagi kalau beramal, ini amalan sesat tu. Tu yang menyesatkan sebab berpegang kepada hadis. Tetapi bukan pada syarahnya. Ada huraiannya. Sebab tu kebanyakan orang ni beramal dengan sekadar fadilat. Sebab apa? Amalannya kurang, fadilatnya yang lebih. Dia ambil fadilat sahaja. Ni fadilat dia kalau berwuduk, baca doa selepas wuduk, boleh masuk syurga. Mana-mana syurga pun boleh masuk. Sedangkan sembahyang tak payahkah? Tak boleh. Kan kita kata sembahyang itu ibarat akaun. Kalau tak buka akaun, macam mana duit nak masuk? Nak simpan dekat mana? Tak boleh nak simpan di mana pun. Di mana nak disimpan pahala berwuduk, di mana nak disimpan pahala membaca doa selepas wuduk. Apa pun tak boleh simpan jikalau kita tak ada peti simpanan. Jadi kena buka akaun terlebih dahulu. Maka lepas sembahyang itu berdoalah dan beramallah dengan apa yang ada dalam doa. Kan kita minta pada Allah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang tawab. Apa dia tawab? Orang-orang yang bertaubat. Minta rezeki kepada Allah. Berikanlah kepada aku rezeki, ya Allah. Allahumma rzuqni qablal mauti taubatan. Rezekikanlah kepada aku sebelum aku mati ni dapat sentiasa bertaubat. Yang kita beristighfar. Setiap hari kita beristighfar. Sebelum solat beristighfar. Lepas solat beristighfar. Dalam solat ada istighfar. Bacaan-bacaan solat ada istighfar. Dalam doa ada istighfar. Dalam kehidupan kerja seharian ada istighfar. Sebab apa? Itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Ada petikan lidah kepada kita untuk selalu astaghfirullahalazim. Oh ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Itu bahasa Melayu kita. Oh ya Allah, minta ampun ya Allah. Kan? Walaupun kita bukan astaghfirullahalazim, tapi ampunilah aku ya Allah, aku tak tahu. Maafkanlah aku ya Allah. Okey, itu adalah lafaz istighfar. Cuma bahasanya sahaja. Kita kadang-kadang rasa bersalah sikit. Allah ya Allah, ya Allah, ampunlah dosaku. Jadi kita ganti. Kita tengah goreng lauk, minyak panas tu merecik. Meletup ikan tu. Macam astagfirullahaladzim. Allah ya Allah, ampunlah dosaku. Sebab apa? Kena percikkan minyak panas. Titisan minyak panas pun sakitnya ya Allah, aku tak tahan. Apatah lagi dengan percikkan api neraka. Ya amat panas. Tu minta rezeki pada Allah tu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Nak kena beramal dengan apa yang kita minta. Ni minta saja tapi tak beramal, tak jadi ya. Macam mana pintu syurga 8 tu nak buka? Satu pun dia tak buka.
Ha? Minta lagi. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang bersuci. Mutatahhirin ni bersuci. Kita kena kenai macam mana nak bersuci. Bersuci zahiriah. Berudu. Kenai ayak tu ayak mana. Bukan ayak mustakmal. Bukan ayak mutanajis. Bukan ayak muqayyid. Bukan ayak mughayyir. Bukan ayak musyammas. Kenai dulu ayak. Macam mana nak kenai ayak? Kena belajar. Ah. Ni pakai sembrono saja. Nak kena ayat mutatahirin tu. Tidak, dia tak boleh jadi mutatahirin. Dia tak akan dapat mensucikan. Kalau kita tak kena ayat. Suka-suka ambil ayat apa saja beruduk. Pun tidak. Tidak boleh. Jadi, dalam doa kita waja'alni minal mutatahirin ni, kita kena bersuci. Nak bersuci, kena tahu cara bersuci. Kena reti cara bersuci. Ayat mana yang kita nak guna? Kena ada ilmu. Waj'alni min ibadika salihin. Dan kemudian minta Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang soleh. Ha? Kita minta Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepada aku, ya Allah. Ilhamkan apa? Untuk sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Hamba yang bersyukuri nikmat Allah, itulah hamba yang soleh. Nah, minta rezeki pada Allah untuk selalu menyebut kebesaran Allah, menyebut nikmat yang Allah Ta'ala pinjam pada kita. Ya Allah, yang dipinjam sahaja. Walau apa yang orang sebutkan pada kita, walau apa orang puji pada kita, hadza min fadlillah. Ini semua daripada Allah, bukan aku punya. Aku pun dipinjamkan, kan? Agar tidak timbul rasa riak ketika kita dipuji, no? Hadza min fadlillah. Ni Allah punya. Ni Allah punya, ni Allah bagi pinjam. Kita apa ada? Apa pun tak ada. Kita hanya ada nafsu yang sedang bermaharajalela, yang hari ni kita duk bimbing, duk pujuk, duk ajak dia buat baik. Itulah milik kita. Kejahatan dan kebaikan itulah milik kita. Hak yang lahiriah yang ada hari ni, yang dilihat, semuanya pinjam. Maka perbicaraan di akhirat nanti adalah tentang nafsu dan akal yang akan dibawa pulang. Itulah perbicaraannya. Yang tu kita punya. Jaga baik-baik. No? Jaga baik-baik. Allah sama-sama. Terutama untuk diri saya sendiri peringatan ni. Tak ada apa pun yang kita punya. Kita pinjam saja Allah punya. Dia dah minta nak jadi hamba yang solehin, mengaku. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ini dipanggil di antara tasbih kifarah. Nak kifarahkan dosa-dosa kita. Nak gugurkan dosa-dosa kita. Mengikut aliran air wudu yang menitik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau, ya Allah. Wahdahu la syarikah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku bermohon keampunan hanya kepadamu, ya Allah. Jadi maka akan gugurlah dosa-dosa kita sebanyak bilangan titisan air wudu yang menimpa jasad kita. Pada anggota-anggota yang telah pun kita basuh tadi. Maka akan terbukalah ke-8 pintu syurga. Kata Nabi SAW, pilihlah mana-mana pintu yang kamu kehendaki. Masuklah Allah. Pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah. Maha pengasihnya Allah. Dan kemudian, daripada Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi, selesai kita baca doa tu, sambung baca ayat kursi. Kan kita sambil duduk bersiap, nak pakai kain telekung, nak pakai anak tudung, nak pakai, sambil duduk hampas sejadah tu, kira kita sambung zikir pada lidah kita, iaitu dengan membaca ayat kursi. Kemudian daripada wuduknya, diberi akan Allah Ta'ala pahala 40 orang alim, dan diangkat baginya 40 darjat, dan dikahwinkan akan dia dengan bidadari. 40 bidadari lagi dapat kahwin. Allah, tak susah hatilah kalau tak berkahwin di dunia. Ada yang menanti di syurga, Masya Allah. Masya Allah, ada yang menanti. Kalau kata, macam mana saya dah kahwin di dunia, di sana nak kahwin lagi? Dah kan. Kita akan masuk ke syurga bersama dengan pasangan.
Ha? Yang ni dikhaskan untuk orang yang boleh berkahwin. Maksud dia kalau perempuan yang belum berkahwin di dunia, dia akan dikahwinkan di syurga. Mana nak? Pasangan di dunia kan nak pasangan di syurga. Pasangan di dunia akan mati, akan binasa. Pasangan di syurga kekal dan hidup selama-lamanya. Jangan susah hati. Jangan rasa rendah diri. Andai kita tak bertemu jodoh di dunia. Sebab ada jodoh kita di syurga yang sedang menanti. Ha? Segala kurniaan Allah ada sebab yang manis di sebalik apa yang berlaku. Ha, kata kata Nabi SAW. Adakah Nabi berdusta? Tidak. Itu adalah sifat mustahil bagi Nabi SAW untuk berdusta di atas kata-kata baginda SAW. Diangkat naik 40 darjat. Mendapat 40 pahala orang alim. Okey, waktu bila kita nak baca? Selepas kita baca doa tadi, sambil kita bersiap untuk menghadap dengan Allah Ta'ala, sambil kita pakai telekung, hampak sejadah, mulut lidah kita takkan berhenti terus membaca suratul Qadr. Apa dia suratul Qadr ni? Inna anzalnahu fi lailatul Qadr. Boleh sambung lah. Sambung sampai habis. Okey, tersusun tengok. Mula kita baca doa tadi. Kemudian kita baca ayat kursi. Kemudian kita baca surah Qad. Lebih panjang, tak payah kata apa. Memang dia tak bagi kata apa dah pun. Dia tak bagi kita bercakap hal ehwal dunia dah. Nah, kecuali pada perkara-perkara yang wajib kita kata. Contohnya, okey, orang yang memanggil kita, maka wajib kita sahut. Nah, masa lagi duk tak mahu cakap, tak duk berzikir. Sedangkan panggilan itu adalah panggilan yang wajib. Orang memberi salam, wajib kita jawab. Sebenarnya ini adalah di antara kelebihan. Dia tak mahu bagi kita bercakap benda yang lara apabila kita dalam proses untuk menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Nabi SAW sabdanya, barang siapa membaca kemudian daripada wuduknya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sekali diberi Allah akan dia ibadah 50 tahun berdiri sembahyang pada malamnya dan puasa pada siangnya. Barang siapa membaca ia akan 2 kali diberi pahala akan dia barang yang diberi akan Nabi Ibrahim dan Musa alaihissalam. Dan barang siapa membaca akan dia 3 kali dibukakan baginya segala pintu syurga yang 8. Masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya dengan tiada hisab dan tiada azab. Itu kelebihan membaca surah Qad, dapat pahala. Seperti mana dia kata beribadah 50 tahun, berdiri sembahyang pada malam. Dapat pahala qiyamul 50 tahun, dapat pahala puasa pada siang hari. Susah nak istiqamah sembahyang malamnya, kata 50 tahun. Kalau kata 5 minggu pun belum tentu. 50 hari pun belum tentu. Nah, kita nak istiqamah deret. Kadang-kadang dalam kita duk jaga, nak bangun, tergelincir sehari. Hari tu tersiang. Sedap-sedap orang dah azan subuh. Allah, aku tertinggal tahajudku. Bukan mudah nak beristiqamah. Tapi dia kata, amalkan dengan suratul Qadr. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita kesimpulannya, kita susunlah ketiga-tiga doa ni. Tapi bukanlah saya kata, kena lepas-lepas wuduk tu, nak kena duduk tadah tangan, menghadap arah kiblat, sampai tak bergerak-gerak, jenuh panjanglah doa. Kita boleh terus buat kerja kita. Kita sambung terus. Kita bersiapkan diri. Macam yang Rasulullah buat. Dia bila dia nak bersolat, setiap kali dia nak bersolat, dia akan pakai pakaian yang terbaik. Dia akan pakai wangi-wangian. Masa tu kalau beli minyak wangi oud tu ke, sapulah. Semboklah minyak-minyak wangi yang diharuskan untuk pakai dia. Sebab apa? Nak bertemu Qadhi Rabbul Jalil. Nak bertemu Rabbul Alamin. Nak bertemu dengan Maliki Yaumiddin. Nak bertemu dengan Malikin Nas. Raja sekalian manusia. Raja pada hari pembalasan. Tuhan bertakbir seluruh alam. Qadhi Rabbul Jalil. Yang maha adil. Takkanlah nak pakai busuk kusut masai. Pakaian yang tak elok. Nak jumpa dengan pencipta kita. Pakai baju cantik-cantik. Telekung hak lawa-lawa simpan buat apa. Dan ni bukan boleh pergi semayang ni merata dah.
Tak usah duk simpan lah ni nak pergi pakai di sana. Pakai, bawa keluar pakai. Tak tahu berapa hari lagi nak hidup kita ni. Nah, bawa keluar mah. Pergi tengok dalam almari saya tengok ni punya duk simpan lah. Sampai kuning. Bawa keluar pakai. Kita tak pergi mana dah. Kita nak balik pergi ke kubur. Jadikan pakaian itu sebagai saksi. Nah, dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan kita. Dia pakai aku menghadap engkau, ya Allah. Dia memuliakan, membesarkan engkau, ya Allah. Dengan pakaian yang indah-indah. Dia bawa aku. Dia kerja duk simpan dalam almari saja, no. Takut kuning, buah dalam plastik, selipat bubuh. Oh, keluar saya kata. Tak tahu nak mati berapa hari lagi. No? Tambah. Hak duk COVID lah ni lagi lah dengar-dengar habis kan tu. Dengar-dengar habis tahun ni. Kalau kata malaikat mukni mai habaq kat kita. Hang nak mati minggu depan. Oh, jenuh punggah ke baju pakai. Nah, aku yang ni tak ada pakai lagi. Hak yang ni cap pun tak berang lagi. Nah, punya belambak. Pergi tengok pula kain batik. Kain batik hak tak jahit lagi pun ada. Jenuh nak berjawab tu. Lagi banyak harta, lagi banyak urusan tak selesai. Allah, Allah. Kemudahan nak memperolehi rahmat syurga. Sebab itulah selalu dikhabarkan oleh pencinta-pencinta puisi-puisi. Allah, syurgamu terlalu mahal, ya Allah. Mahalnya syurga Allah. Bukan boleh nak beli dengan duit ringgit, no. Tukarkan dengan pengorbanan jiwa. Hari ni, kita kena korban jiwa kita. Itu yang kita terima dengan penuh redha. Apa juga Allah bagi aku redha, ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran pada aku. Sebab apa? Itulah kita kata pengorbanan jiwa. Tak apalah. Kalau aku tak memiliki bahagia di dunia. Sebab aku tahu ada pertukaran bahagia di akhirat. Bahagia tak boleh beli, no. Kalaulah kata boleh beli bahagia, kita akan simpun duit. Ni nak beli satu. Ni nak beli bagi kat kawan ni. Ni nak beli bagi kat kita dulu. Nak bagi kat ahli keluarga kita. Nak beli bagi kat anak-anak kita seorang satu. Kan? Tapi benda ni tak boleh beli. Nah? Dengan amalan. Dengan amalan yang kita ada. Nak beramal pula bukan boleh terus beramal. Kena ada ilmu. Kan? Kita dah baca dah. Kalau beramal tanpa ilmu, apa jadi? Gila. Sesat. Batal. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca akan dia sekali, disuratkan dia daripada siddiqin. Siapa baca suratul Qad sekali, Allah Ta'ala akan tulis nama dia termasuk di kalangan orang-orang yang siddiqin. Dan 2 kali disuratkan dia daripada syuhada. Dan jika 3 kali dihasyarkan. Dihasyar ni maksud dia dihimpunkan bersama dengan para anbiya. Anbiya ni siapa? Para nabi alaihi mussalatu wassalam. Yang sejahtera dan salam ke atas mereka itu. Siapa baca sekali dapat pahala seperti orang siddiqin. Baca 2 kali dapat pahala macam orang syuhada. Baca 3 kali akan dikumpulkan bersama dengan para anbiya wal mursalin. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah kita beramal sekadar yang termampu kita buat. Atas nama ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh beramal. Katalah kita nak bagi fadilat dan kelebihan ni pada sahabat kita. Bagi tahu kepada dia. Apa dia amalan. Apa dia kelebihan dia. Kena bagi tahu. Jangan duduk terus-terus diikut saja. Tak boleh. Sebab dia tak ada ilmu. Ilmu ni kena cari, no. Dan sabda Nabi SAW, tiada seorang pun yang mengambil air sembahyang maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya. Kemudian dikeluarkan dia. Melainkan keluar dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu. Kita ambil sembahyang. Kita basuh. Kita berkumur-kumur. Madmadah. Madmadah ni berkumur. Bubuh air dalam mulut. Kocok dalam mulut. Kemudian kita luah. Lebihan air tu masuk terus dalam hidung. Kumur sekali dengan hidung adalah 2 perbuatan sunat yang dilakukan serentak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Buat sekali. Kumur, naik terus ke hidung, lepas tu tekan, turun buat pula. Itu cara Rasulullah berwudu.
kita tahan air, kita bubuh dalam mulut, lebih daripada masuk dalam mulut tu, terus ke hidung, sedut, tekan di atas ni, tarik turun pula. Kalau nak ambil cara, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Nah, apa kelebihan dia? Dia kata keluar dosa daripada hidung dan juga mulut. Apa dosa yang dilakukan oleh mulut kita? Mulut ni dosa dia banyak dah. Sambil makan, sambil kata. Tak sedap. Tawak pedah. Nah, awak lah buat kerja lagu ni. Tapi hang makan. Sambil hang makan, sambil hang cerca rezeki tu. Nah, kena makan jugalah. Tak silap aku benar. Tak baik, no. Dosa dilakukan oleh mulut. Akan keluar. Ni dosa-dosa kecil lah. Kalau sampai pada tahap fitnah, mengumpat keji, yang ni habis ya. Nah, yang ni dia tak akan gugur selain daripada kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan lagi kata Nabi SAW, kemudian membasuh mukanya seperti yang disuruh Allah, melainkan keluar kesalahan mukanya serta air tu gugur apabila kita basuh air ke muka. Pada muka kita tu, pada bahagian muka kita, mungkin atas niat kita, hari ni aku cantik sikit lah. Saat lagi adalah yang perkenan puji. Bedak bagi terbaik sikit. Make up bagi lebih sikit. Bagi orang berkenan tengok. Di antara dosa-dosa yang dilakukan oleh muka. Kesian kat muka. Ia akan gugur dosanya. Kemudian membasuh dua tangannya hingga sikunya. Seperti yang disuruh oleh Allah. Melainkan keluar kesalahan dua tangannya itu serta air. Gugur bersama-sama. Dengan air itu yang dilakukan oleh kedua tangan kita. Banyaknya dosa yang dilakukan oleh kedua-dua tangan kita. Yang mana kalau kata di dalam ilmu kesihatan. Kita tengok dalam ilmu kesihatan. Membasuh tangan adalah permulaan bagi segala tugas. Kalau kita tengok pakar-pakar perubatan, doktor ke, misi ke, dia pun nak mula tugas, pakai basuh tangan dulu. Kan? Membersihkan ramai dalam grup kita ni misi-misi. Dia pun lebih arif pada perbicaraan tentang sains, tentang kesihatan. Jadi, membasuh tangan adalah di antara asbab kita, asbab yang paling besar untuk melindungi diri daripada jangkitan kuman. Lekala ni, tambahlah ni dengan kuman COVID ni, dia suruh basuh tangan sampai semua pakat bawa lah sanitizer tu. Heret lah ke mana juga punya basuh tangan. Islam dah ajar lebih, maksud lebih ni, bukan kata uduk ni bukan bermula daripada zaman Rasulullah. Tetapi dia bermula daripada zaman Nabi Allah Nuh lagi uduk ni. Islam dah ajak beribu-ribu tahun yang lalu. Cara basuh tangan. Tu kata Islam tu agama yang paling tua. Agama yang terkedepan sekali adalah agama Islam. Dia dah ajak dah cara basuh tangan. Pasal apa? Tangan ini adalah tempat awal-awal sekali hinggapnya kuman ataupun bakteria. Yang mana daripada tangan itu akan pindah kepada organ-organ lain. Organ yang selalu kena kulit lah. Kan? Macam kita garu. Kita garu, di kuku kita dah ada kuman tu. Pergi singgah talent. Dekat pula talent tu yang kata merebak. Jadi, Islam dah ajak dah basuh tangan. Macam mana Islam ajak basuh tangan? Celah-celah kuku masukkan air. Subhanallah. Indahnya hidup dalam dunia Islam. Indahnya hidup. Jadi itu dari segi sains. Dari segi kesihatan. Dia suruh jaga. Kita apa-apa pun kena basuh tangan. Tengok kita nak berwuduk. Awal-awal dia suruh basuh. Basuhlah tangan tu. Untuk membersihkan diri kamu. Jadi dia kata. Kemudian menyapu kepalanya seperti yang disuruh Allah. Macam mana Allah Ta'ala suruh. Sapulah sikit mana-mana bahagian. Dekat sini saja ke. Atau nak sapu pada keseluruhan kepala pun boleh. Kalau kata kita mandi tu. Kita ambil yang sunat. Kan kita mandi. Kita dalam bilik air sebelum kita keluar kan kita ambil uduk. Kita ambil yang sunat. Sunat apa? Sunnah Nabi dia akan basuh keseluruhan kepala. Dia akan tolak tangan ke belakang ke depan. Belakang ke depan.
belakang ke depan. Kita buatlah lagu tu. Kalau hari time waktu kita kering, waktu kita kering kita tak boleh nak buat macam tu. Tapi kita dah basah. Maka kita ambil yang sunnah. Tu membasuh pada bahagian kepala. Apa yang kata Rasulullah, keluar kesalahan kepalanya daripada hujung rambutnya serta iaitu semua kesalahan yang akan keluar daripada kepalanya. Apa kesalahan di kepala kita? Kepala pun buat salah, no. Banyaknya rambut kita. Satu ketika dulu kita pernah pamerkan kepada orang yang bukan mahram. Kepada lelaki yang ajnabi pernah memandang kepada rambut kita. Pada setiap helai rambut itu tertanggung dosanya. Ha? Yang ditangguhkan oleh Allah Ta'ala pada balasan dosanya. Maka kita bertaubat kepada Allah ketika mana kita basuh kepala kita, gugur segala dosa yang terkandung pada kepala. Daripada hujung rambut. Kemudian membasuh dua kakinya hingga dua mata kakinya. Dua mata kakinya tu dua buku lalilah. Maka disuruh Allah, seperti yang disuruh oleh Allah. Macam Allah Ta'ala perintahlah. Melainkan keluar kesalahan dua kakinya daripada hujung jari kaki serta itu. Apa yang dibuat oleh kaki banyak. Dosa yang dibuat oleh kaki banyak. Dia tukang bawa badan kita pergi mana-mana. Dia yang tukang melangkah. Kalau kata dia nak kaih sesuatu pun dia kaih dengan kaki dia. Marah dekat kawan ni, tak suka dekat dia, terajang kasut dia bagi masuk dalam longkang. Dosa yang dibuat oleh kaki. Itu di antara dosa-dosanya. Dosa-dosa itu akan gugur dengan kita berwuduk. Kemudian berdiri ia, maka memuji ia akan Allah Ta'ala dan sanak tu pujilah atasnya dengan barang yang ia ahlinya. Kemudian ia sembahyang 2 rakaat. Yakni sunat wudu. Saya kita contoh sunat wudu. Melainkan dipalingkan dia daripada dosanya seperti hari diperanakkan oleh ibunya. Yakni diampunkan segala dosanya. Adapun dosa besar tiada daripada bertaubat. Dan orang yang mengekalkan air sembahyangnya terpelihara ia daripada tipu daya syaitan. Kata kemudian lepas ambil wudu seperti mana yang Allah Ta'ala suruh. Dia ambil wudu, dia bersolat 2 rakaat. Yang ni solat sunat wudu. Maka diampunkan dosanya seperti diperanakkan daripada perut ibu dia. Macam bayi yang baru lahir. Suci daripada dosa. Tetapi dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, wajib bertaubat. Kalau dosa dengan orang, wajib pergi cari. Banyak tanggungjawab tu. Banyak tanggungjawab tu. Yang Allah Ta'ala pertanggungkan kepada kita. Jadi kalau kita mengekalkan air sembahyang, maka akan terpelihara daripada tipu daya syaitan. Kisah yang paling masyhur, yang selalu saya cerita, tentang Bilal bin Rabah. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam naik ke Isra' Mi'raj, diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam syurga. Di dalam syurga yang maha luas, ciptaan Allah yang penuh dengan nikmat. Buah-buahannya penuh dengan segala kenikmatan. Bunga-bungaan yang berkembang. Keharuman syurga itu 500 tahun perjalanan. Dah terhidu harumnya. Dengan pohon-pohon dia. Yang ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang merendah. Merendah apabila kita berhajat nak makan. Rasulullah diberi peluang. Dengan tapak baginda berjalan masuk dengan jasad dan tubuh baginda. Allah. Kemudian apa yang Nabi dapati di dalam syurga, Nabi mendengar ada orang berjalan. Nabi cuba cari siapa dia. Nabi kata kepada Jibril, setahu aku orang pertama masuk ke syurga. Ni aku dengar ada orang berjalan ni. Ada siapa ni? Ada orang lain ke dalam dia? Apa jawab Jibril alaihi salam? Itu hanya bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki. Sahabatmu ya Muhammad. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Allah. Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah ni? Yang kita tahu Bilal bin Rabah ini adalah seorang hamba. Bukan sekadar hamba Allah. Beliau adalah hamba kepada manusia.
Manusia yang tak memiliki apa-apa harta. Bahkan diri dia pun dia tak miliki. Ha? Dia hamba yang tak diberi makan, tak diberi minum. Disiksa hingga separuh nyawa. Dia punya kena siksa. Tiba-tiba bunyi tapak kaki dah ada di syurga. Terharu baginda. Terharu sangat-sangat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ha? Di antara menjadi idaman baginda nak turun nak tanya, aku nak tanya Bilal, apa yang dia buat pada hari kedua selepas Nabi turun. Hari kedua bukan hari pertama. Hari pertama Nabi terpaksa nak cerita satu persatu perjalanan Isra' dan Mi'raj. Hari kedua, subuh kedua, Nabi duduk tiba-tiba di Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram adanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Nabi dekatkan diri kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Bertanya, sahabat-sahabat ikut dengan nak sembang apa? Nabi tanya, wahai Bilal, apakah amalanmu ya Bilal? Bilal kata, amalan apa yang aku boleh buat ya Rasulullah? Aku ni miskin. Aku tak dermawan. Aku tak ada harta nak bersedekah. Aku tak ada apa-apa. Bahkan apa yang ada di badan aku ini juga adalah hasil pemberian orang. Baju dia pun orang bagi. Punya fakirnya dia. Aku tak ada apa-apa ya Rasulullah. Amalan apa yang hang buat wahai Bilal? Hingga melayakkan bunyi tapak kakimu itu dalam surga. Allah bila menangis. Waktu tu bila menangis semau-mau. Terlalu sedikit ya Rasulullah. Tak ada apa yang aku buat. Melainkan aku mengekalkan satu perkara. Apa dia? Aku akan kekalkan wuduk. Setiap kali batal, aku akan berwuduk semula. Kita tengok nah. Bumi Arab ini tanah dia gesang. Tanah. Dia pun susah dapat air. Tapi Bilal ini akan pastikan ada air untuk dia berwuduk. Walaupun dia terpaksa kongsi untuk dia minum. Tinggal sikit ni untuk wuduk. Sebab dia takut wuduk dia tu terbatal. Dia di antara orang yang sentiasa mengekalkan diri dalam berwuduk. Dan setiap kali selepas berwuduk, dia akan solat 2 rakaat. Itu amalan Bilal. Berwuduk tak pernah batal. Kalau batal, ambil lain. Diri sentiasa dalam keadaan bersuci. Minal mutatahhirin. Kemudian apabila dia berwuduk, setiap kali selepas wuduk, dia akan sembahyang 2 rakaat. Jikalau waktu itu bukan waktu tahrim. Waktu yang diharamkan. Dia akan solat 2 rakaat. Dan masyhur mengatakan 2 pendapat. Ada yang kata dia sembahyang sunat wuduk. Ada yang kata dia sembahyang sunat mutlak. Maka tak mengapa. Niat saja. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Lepas wuduk. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Dapat. Kalau kata sunat wuduk pun dapat sunat wuduk. Kalau kata sunat mutlak pun memang dapat dah sunat mutlak. InsyaAllah Ta'ala. Itu yang dikatakan. Orang yang mengekalkan wuduk ni dapat terlepas daripada tipu daya syaitan. Syaitan nak dekat pun tak berani. Okey. Hikayat daripada Khalid bin Hamid rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Khalid bin Hamid ni? Wali Allah. Ini satu kisah daripada wali Allah ta'ala. Saya berkata ia adalah seorang perempuan pada masa ni zaman Nabi Isa alaihi salam. Ia membakar roti. Mendengar ia akan bang. Seruan suruh sembahyang. Maka meninggal ia akan rotinya di dalam tempat membakar roti itu dan membimbang ia dengan sembahyang. Maka datang syaitan atas rupa perempuan dan masuk ia atasnya dan berkata ia, sudah hangus roti engkau pada tempat pembakarnya. Maka berkata ia bahawasanya Tuhan yang aku sembahyang baginya terlebih baik daripada rotiku itu. Maka tiada hirau dia. Cerita perempuan pada zaman Nabi Isa AS. Sebab tu saya kata, solat memang disyariatkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka ada syariat yang tersendiri. Mereka tak ada 5 waktu macam kita. Bahkan mungkin mereka ada lebih lagi. Jadi, cerita perempuan pembakar roti ni. Dia bakar roti, bunyi seruan untuk bersolat. Dia pemangkit. Dia tinggal. Bunyi seruan ni tak diceritakanlah sama ada azan macam mana pun. Wallahualam lah. Sebab azan disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Tahun pertama hijrah
Nabi sampai ke Madinah. Nah, tapi pada zaman Nabi Isa alaihissalam, wallahu alam macam mana cara. Jadi dia pun tinggalkan roti yang ada dalam dapur tu. Pergi semayang. Tengah-tengah semayang, syaitan mai duduk bisik. Menyerupai seorang perempuan. Roti yang hangus dah tu atas dapur. Dia kata hangus bila dia kata, ni yang aku duk sembah ni lagi besar daripada roti. Peraslah syaitan tu. Maka kalau syaitan itu daripada dia dalam keadaan berputus asa dan masuk ia akan anaknya ke dalam furnun. Furnun ni tempat bakar roti. Tempat bakar roti ni macam kita kata satu. Bukan kalau ni kita kata ketuhar tu lah. Depa daripada labu yang buat daripada tanah liat tu. Nah, masuk anak kawan tu dalam tu. Punya jahat dia Ni syaitan. Duduk bermain-main dengan bara api, maka tinggalnya akan dia dan pergi ia kepada Nabi Isa alaihissalam mengkhabarkan dia dengan hal perempuan dan kanak-kanak tu. Jadi dia kata, dia bubuh anak kawan tu dalam tu. Suami perempuan tu balik tengok-tengok anak dia duduk ada dalam tempat bakar tu. Duk main dengan bara api pula. Dia tengok-tengok anak duduk dalam tu, dia pergi jumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka Sayyidina Isa bawa lemu kepadaku. Jom aku nak pergi tengok. Jom nak pergi tengok. Maka dia pun datanglah melihat. Nabi Isa dalam tempat bakar roti tu ada kanak-kanak dalam tempat bakar roti tu. Lihat kanak-kanak itu duduk bermain dengan bara api. Tertib ada di dalamnya pohon delima. Keluar buahnya. Dan kanak-kanak itu memakan dia. Dan menghisap ia daripadanya. Tiba-tiba bara api itu menjadi angkik dan luk-luk. Bermain-main kanak-kanak itu dengan dia. Kelebihan memuliakan syariat Allah. Budak tu Nabi Isa tengok. Dia duduk dalam tempat bakar roti tu. Dekat dalam tempat bakar roti tu ada pohon delima. Buah yang ranum. Budak tu duduk makan, duduk isap ayak dia. Dia duduk main dengan bara api. Tapi bara api itu berupa akik. Akik batu akik. Kita kalau kata batu akik ni kira hak yang tu lah. Orang yang duk buat cincin tu. Luk-luk ni mutiara berlian. Bara api tu bertukar menjadi akik dan berlian. Budak tu duk main. Maka Nabi Isa alaihissalam datangkan olehmu perempuan itu kepada ku. Aku nak berjumpa dengan mak dia. Maka didatangkan dengan dia. Maka bertanya Nabi Isa alaihissalam kan dia. Apa kelakuan kamu? Sekira-kira dia muliakan kamu dengan kemuliaan ni. Hamba apa sampai macam ni punya kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Apa je perempuan itu? Hai Ruh Allah, Ruh Kudus, Ruh Allah ni, dia panggil gelaran kepada Nabi Isa alaihi salam. Masa tu agama ni dipanggil Nasrani lah. Pada masa berakalku, yang ni berakalku ni pada masa dia waras. Aku pelihara 3 perkara. Aku amalkan dia. Kita tengok amalan perempuan ni. Dia jaga 3 benda. Pertama, tiada hilang daripada aku uduk melainkan aku sediakan air bagi udukku tu. Aku tak pernah batal uduk. Maksud dia, tak pernah tak ada uduk. Bukan tak pernah batal. Batal tu batal lah. Tak pernah tak ada uduk. Kalau batal, dia akan ambil lain. Kalau batal, dia akan ambil lain. Dia sentiasa jaga uduk. Itu amalan dia yang pertama. Yang kedua, aku tilik kepada segala orang mati yang datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup. Ditanggung akan mereka itu. Maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakitinya. Aku ziarah orang mati. Pahala besar ziarah orang mati. Allah lah ni nak ziarah orang mati tak boleh ya Allah. Apalah fitnah dunia hari ni. Itu yang kata kita duduk dalam fitnah dunia. Dia kata dia menziarahi orang mati. Dia telik. Dia pandang kepada orang yang hidup yang tanggung. Yang tanggung orang mati tu keluar. Hari ni kita tanggung orang. Hari ni kita ziarah orang. Esok orang ziarah kita pula. Kita ni hidup satu kitaran. Hari ni kita dengar orang mati. Esok kita pula. Jadi dia kata dia pandang. Dia tengok daripada semua tu. Dia kata dan aku ambil faedah daripada barang yang menyakitinya. Barang yang menyakiti daripada makhluknya. Yang ni, dia kata makhluk tu kita lah.
manusia lah. Nah, kematian itu adalah satu kesakitan yang amat sangat. Ambil pengajaran, ambil ibrah di sebalik kematian. Sebab tu kita ni di antara hak Muslim sesama Muslim menziarahi orang mati. Tak payah nanti orang habaq. Dengar saja orang bagi tahu. Tapi hari ini ya Allah, kami duduk dalam dunia fitnah, kami tak mampu ya Allah. Ha? Berapa ramai yang anak kematian, ibu tak boleh ziarah, tak boleh sentuh, tak boleh tengok. Wah, tak upaya ya Allah. Tak upaya sungguh-sungguh ya Allah. Itu amalan kedua. Menziarahi orang mati dan mengambil ibrah di atas kesakitan semati. Yang mana dia kata demikianlah ketika tiap-tiap hajat manusia yang diangkatkan kepada aku dan kuasa aku menyampaikan dia, aku tolong sampaikan dia kerana Allah Ta'ala. Ketika mana hajat orang, dia menyempurnakan hajat orang. Tak boleh kita nak sempurnakan hajat besar. Sempurnakan sekecil-kecil hajat. Sekecil-kecil hajat. Sempurnakanlah kerana Allah. Apa dia hajat? Hajat orang kepada kita. Macam-macam hajat. Dia minta tolong. Dia minta nasihat. Dia kadang dia minta pinjam duit. Allah. Itu hajat manusia. Kita sempurnakan kerana Allah. Ni hari ni aku tolong hang. So, hang kena tolong aku nak. Hang tak tolong aku, hang jaga. Tahu, buatlah kerana Allah. Ini aku bagi dekat hang. So, hang balas balik bekas aku nak. Jangan duk bagi bekas kosong. Tak, kita tolong kerana Allah. Tak? Kelebihan dia 3. Yang pertama, mengekali wudu. Yang kedua, menziarah orang mati. Yang ketiga, menyempurnakan hajat orang lain. Sabda Nabi Isa alaihi salam, ini perangai segala anbiya. Ini sifat segala anbiya. Dan jikalau ini perempuan lelaki, aku nak saksi bahawasanya dia Nabi. Tetapi tiada nubuah bagi perempuan, kata Nabi Isa. Kalaulah perempuan ni lelaki, aku nak saksi dia ni Nabi. Tapi Nabi tak ada yang perempuan. Maka ianya adalah wali Allah. Kata pengarang kitab kita, Allah marzuqna at-taufiq. Allah marzuqna at-taufiq. Ya Allah, rezekikanlah kami taufik, petunjuk dan hidayah daripadamu ya Allah, untuk kami mengekali dalam beramal soleh seperti mana wanita ini. Amin ya rabbal alamin. Itu hebat di antara kisah-kisah kelebihan berwuduk. Salah satu daripada kelebihan yang dibawa datang kepada kita iaitu mengekali berwuduk. Bukan calang-calang no. Apabila kita mengekalkan diri kita dengan wuduk ini, Allah Subhanahu Wa Taala dah pembasuh dosa-dosa kita no. Kemudian dilantik pula malaikat untuk berzikir, bertasbih, memuji orang-orang yang berwuduk itu tadi, mengikut bilangan setiap titisan wuduk yang menitik itu dijadikan malaikat. Kemudian wuduk yang sempurna diiringi dengan doa-doa yang telah pun disediakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu akan dapat mengkifaratkan dosa-dosa kita. Jadi seperti bayi yang baru lahir, dibuka 88 pintu syurga, mendapat pahala seperti 50 tahun berdiri tahajud, berpuasa di siangnya. Dan kesimpulan daripada pelajaran hari ini, andainya kita beramal dengan wuduk yang sempurna seperti yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Macam mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala? Yang macam Nabi aja. Macam mana Nabi ajak? Aku tak pernah pergi belajar dengan Nabi. Ulama punya ajak. Awal-awal itu kita dah ajak dah macam mana cara Rasulullah berwuduk. Rasulullah tidak berwuduk melalui air yang mengalir. Tetapi Rasulullah berwuduk melalui bekas air. Ambil bekas air. Tuang sikit-sikit. Kita hak tu pun dah feel dah. Dia ambil bekas air. Dia tuang sikit-sikit. Kita buka kepala paip, kita main air. Kita tengok waktu kita membasuh muka, air daripada kepala paip tu duk turun banyak kan. Kita basuh tangan sampai siku. Kita kumur. Waktu kita berkumur ni,
Ayak di kepala pek duk turun kan. Membazir tu. Sebab tu Rasulullah kata, sedok ayak. Ha. Tuang. Waktu kita tuang tu, bila kita tuang, waktu kita nak basuh anggota wuduk kita akan letak air tu. Adakah air sedang mengalir? Air tak mengalir. Itulah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Allah yang ni pun dah gagal. Ada orang yang ambil semayang, dia basuh telinga satu-satu pula tu. Sebelah-sebelah. Lagi makruh. Dah lah hang basuh telinga, ayak keluar setimba. Dia baru duduk basuh sebelah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nu buang ayak. Oh, berdosa ya Allah. Dosa tu. Dalam nak buat ibadah, dalam nak buat pahala. Macam mana lah nak diampunkan dosa seperti bayi baru lahir. Dalam dia duduk buat ibadah pun dia buat dosa berlambak-lambak. Itu yang kata uduk seperti yang dikehendaki oleh Allah. Baru nak boleh dapat ni, kena buat lain lah kalau macam tu. Baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambung. Sambung kita punya tugas mempersiapkan diri. Mulut tanpa henti. Terus membaca doa. Macam apa? Baca ayat kursi. Kemudian sambung. Baca suratul Qad. Nak dapat pahala. Kan? Jadi tak ada lah dia nak ingat beletiak kat orang banyak-banyak cerita nak. Kemudian terus bersolat menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi kita amalkan. Kalau kita amal, kekal. Tapi kalau kita tak beramal, lupa. Lupa. Bila lah lupa, tak buat dah. Kami belajar tapi tak buat. Rugilah. Bila dah belajar, buat. Kita kan ambil ayat sembahyang tiap-tiap hari. Sehari berapa kali? Sehari 5 kali. Sekurang-kurangnya. Tak cerita dengan hak yang sunat-sunat kita sembahyang kita ambil tu. Sekurang-kurangnya 5 kali. Sebab 5 kali kita mangkit sembahyang. Okey, berapa kali kita basuh anggota? 15 kali. 5 kali 3, 15 kali. Apabila kita basuh wuduk, anggota-anggota wuduk kita ni, anggota wuduk ni, ada berapa anggota wuduk? 7. Betul ke? Tangan. Pergelangan tangan. 1. Kumuk. 2. Hidung. 3. Muka. 4. Kita basuh muka. 4. Kita basuh kepala. 5. Kita basuh tangan sampai siku. 6. Okey. Telinga dia tak kira. Kita basuh kaki. Jadi 7. 7 anggota ini diulang. Diulang buat. Sehari 5 kali kita ambil sembahyang, kita basuh 3 kali, jadinya 15 kali. Jadi, maka sehari semalam 15 kali itu adakah tinggal kekotoran? Bersih secara mutlak. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka yang membasuh anggota mereka itu, 7 anggota mereka itu sebanyak 15 kali. Sebab apa telinga dia tak kira? Waktu kita basuh muka tu, bahagian telinga itu dah terkena. Sebab tu dia tak kira ada masuk dalam 7 ni. Jadi dia kata, maka bersih itu dianggap bersih secara mutlak dengan menggunakan air mutlak. Bahagian yang tubuh kita yang terdedah kepada dunia luar. Maksud dia kita kalau pakai tudung pun, muka kita terdedah. Tangan kita terdedah. Kalau kita ada dalam rumah pun, kaki kita terdedah. Bahagian-bahagian yang terdedah ni, kita basuh sehari 15 kali. Adakah tinggal lagi kesan kotoran? Maka tiada lagi kesan kotoran yang tertinggal. Dia kata dari sudut kesihatan, ia dapat mengurangkan risiko kewujudan bakteria dalam tubuh badan. Itu pada pendapat kesihatan. Ada sampai 15 kali punya basuh. Masya Allah. Lah ni slogan basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan.
Sampai naik kering tangan-tangan punya basuh no. Ha. Islam dah ajar kan. Indahnya hidup dalam Islam. Okay, baik. Wallahualam. InsyaAllah kalau ada rezeki minggu depan, kita akan sambung bab yang ketujuh pada menyatakan kelebihan bersugi. Takkan bersugi pun nak kena ajak. Kena belajar rupanya. No? Kami belajar daripada kecil-kecil dulu. Kan? Dulu-dulu kalau pergi sekolah. Dulu lah waktu susah dulu. Dulu kan kita susah. Kebanyakan rumah dulu. Mak pak tak berapa nak beli beri gigi. Dia nak beli beri gigi kah? Dia nak beli beras bagi hang makan. Nah? Dia tak peduli pun anak dia tak gosok gigi. Saya ingat nah. Kami dulu masak dapur kayu nak. Mak saya dia bagi dengan abu dapur dia. Tu je dia bagi sebelum dia keluar pi memotong tu. Dia ambil ibu ni dia kapit lagu tu. Abu dapur. Dapur kayu. Tu je dia bagi. Gigi dia sampai mati tahan. Alah ni kita ada pakai ubat gigi ni. Pakai ubat gigi ni. Berus gigi saja sampai bercekak-cekak dalam rumah. Pun luruh merudum-rudum gigi kita dah. Tak kuat dah nah. Umur berapa gigi dah habis. Oh dah kan. Rupanya kena belajar no. Kesek gigi ni. Kita dulu kalau pergi sekolah rendah. Okay. Esok misi nak main. Nak bagi ubat gigi. Seronok tak kira lah dapat lah free. Dapat free beri gigi dengan ubat gigi. Satu keluarga boleh pakai. No? Allah. Maksud tak kisah pun nak. Zaman kemiskinan, kefakiran. Tapi kita cipta bahagia dalam kemiskinan. No? Wallahualam. Baik, saya buka soalan. Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Kak Syam. Ya, Silakan. saya nak tanya bagaimanakah yang dosa yang kita lakukan tentang kita melakukan pembaziran ayak yang masa-masa lalu dan juga terkini ni Ustazah. Okey. Baik. Terima kasih Kak Syam. Dosa pembaziran ayak ni kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Membazir itu adalah saudara syaitan. Nah, dan syaitan ni bagi Allah adalah kufur. Dan orang kufur ni tempat dia adalah dalam neraka. Itu balasan dia. Dosa. Ya. Tapi macam mana kita dah buat. Apakah yang perlu ada pada diri kita? Bertaubatlah. Bertaubat atas dosa-dosa pembaziran yang pernah kita buat. Ada orang yang jenis macam dah cuci lah, tentu basuh lagi. Itu tahap pembaziran tu. Kalau kata dia mandi, ya Allah lamanya. Itu tahap pembaziran. Buka ayak ni, buka saja kita dengar Allah. Itu tahap pembaziran. Sebenarnya itu adalah dosa yang amat besar. Dosa membazir. Tu kata bila tak faham, bila tak belajar. Kadang belajar pun dia buat juga. Tu syaitan duk bisik. Tak cuci. Basuh sebiji camca kot. Buka ayak punya lama. Basuh atas, basuh bawah. Sekali ke tu sekali. Kita tengok pun naik rimah. Kalau suruh dia basuh ikan. Sampai lembek ikan tu. Nak berui apa lama-lama. Ikan kot. Kan? Pembaziran berlaku. Dosa amat besar. Dosa membazir amat besar. Apa yang perlu kita lakukan? Di atas sikap kita tu bertaubat. Mohon pada Allah. Hilangkan rasa was-was dalam diri kita. Timbulkan rasa, tanamkan rasa keyakinan. Benda dah bersih, berhenti. Sudah. Bertaubat banyak-banyak Kak Syam. Termasuk diri saya sendiri. Ya. Pesanan ini untuk diri saya juga. Wallahualam. Ya. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Kak Jana. Ya. Kak Jana kah? Ya, saya. Ya, Alhamdulillah Kak Jana. Jazakillah syukran katsira. Kemarin main rumah. Ya? Kemarin Kak main rumah ha? Mari? Tak. Tak, no? Oh, orang lain pun. Okey, silakan. Tak. Tapi hari ni mungkin nak jumpa Ustaz kot. InsyaAllah. Saya kata, tapi insyaAllah dia pergi ke masjid. Cuma rumah saya jangan main lah sebab kami ada kuarantin pakai gelang pink. Ya Allah. Okey. Teruskan Kak. Okey. Tadi sama dia kata nak taubat lah kalau ambil air banyak-banyak. Ni, kalau orang mandi lama ni macam mana cerita? Kan, inilah masalah dia. Betul Kak Jana. Saya paling lah tak suka. Apa yang dicuci pun tak tahu lama sangat, no? Betul.
Kalau kita pun tak suka, Allah lagi benci. Allah lagi benci. Allah benci sungguh-sungguh. Pasal apa hang buang? Benda tu berharga. Benda tu mahal. Allah sampai cerita dalam Al-Quran. Ayat yang aku buat turun ni, hampa ke buat turun atau aku yang buat turun? Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Hampa tengoklah ayat yang hampa duk minum. Antum anzaltumuh minal muzni am nahnunna munzilun. Hampa ke yang buat turun atau aku buat turun? Allah Ta'ala kata. Yang hampa duk buang macam tu saja. Bukan kita yang buat turun. Allah Ta'ala buat turun, mai. Awak buang macam tu saja. Pandang kepada negara-negara lain yang susah, yang fakir, miskin, susah nak dapat air. Nak minum pun tak ada air. Hampa boleh buang macam tu saja. Pasal apa dia ni? Syaitan. Ini punca dia. Syaitan. Syaitan tu bisik. Dia yang kata allazi waswisu fi sudurin nas, yang mengwas-waskan di dalam dada manusia. Hang tak cuci, hang mandi lagi. Ayak banyak, tak apa. Bukannya hang nak kena bayar, mau hang nak bayar. Tak apa. Hang mandi lagi, hang cuci lagi. Buang. Allah. Allahu Akbar. Apa ubat dia? Ambil kayu tu sesah bagi tengah belakang. Yang tu saja jawapan dia. Okey. Baik, satu lagi ya. Ya. Pasal wuduk pula. Dulu-dulu kan ada orang ambil air sembahyang dari telaga. Sementara dari telaga tu nak naik rumah, dia bawa lah air dalam timba sebab nak basuh kaki, kemudian bila nak naik tangga kan. Jadi dalam timba tu, bekas air sembahyang kita ni dari tangan akan masuk dalam timba. Jadi air tu dia dikatakan air mustakmal kan. Jadi kita basuh kaki kita tak apa ke? Okey. Ayat mustakmal sebenarnya wuduk ni yang terpercik masuk di dalam timba tu. Wuduk kita yang ketiga ni, dia wuduk adalah air mutlak. Walau dia air mutlak bercampur dengan mutlak, adakah dia akan berubah? Dia tetap mutlak. Jadi dia bukan mustakmal. Mutlak bercampur dengan mutlak, dia tetap mutlak. Air rujuk kita yang ketiga boleh digunakan. Okey. Sebab ada lah orang kata, tu ayat mustakmal, dia tak boleh guna. Sebenarnya dia boleh. Lah. Ya, betul. Sebab tu kita kena belajar tu. Bila kita belajar baru kita tahu. Alhamdulillah. Okey, satu lagi. Tadi kan Ustazah kata kita nak ambil sembahyang melalui pipe kan? Bukan ambil macam Nabi. Tapi nak amalkan macam Ustazah cakap, kalau kita nak ambil tengok air limpah-limpah tu, kita tadah lah satu bekas. Di bawah dia tu. Alhamdulillah memang Kak Ana buat macam tu, lepas tu rendam kain. Alhamdulillah. Tak membazir. Tak membazir lah. Terima kasih Kak Ana atas perkongsian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Noria, silakan. Kak Noria nak tanya wuduk untuk orang sakit pula macam mana kan? Macam kita orang sihat boleh ambil wuduk 7 anggota tadi Ustazah abang kan? Ya. Macam orang sakit ni dia macam tak tahan, kadang lambat kan? Boleh ke dia ambil 4 anggota macam mana saya biasalah belajar kan 4 anggota je. Tangan, muka, kepala, kaki. Ya. Ya boleh Kak. Boleh Kak. Itu yang wajib. Yang disebut dalam Al-Quran pun 4 tu sahaja. Itu yang wajib disapu ataupun disapu atau dibasuh kepada anggota-anggota orang yang sakit. Sapu ada pada kepala. Itu sapu. Basuh tangan sampai siku, muka dan kaki. Memadailah ke-4-4. Boleh. Boleh. Tunjukkan tak? Saya lupa Ustazah daripada apa yang mula tangan kan? Mula bukan tangan. Muka dulu. Sebab kalau yang 4 tu, muka dulu. Kalau kita ambil wudu untuk orang yang sakit, biasanya kita akan pakai spray. Kalau tak pakai spray pun mungkin kita akan gunakan tapak tangan kita lah. Kalau kata spray pun, kita spray bagi basah. Bagi nampak air tu mengalir. Mengalir. Lepas tu kita sapu dengan tangan. Pada muka dia. Sekali pun dah memadai. Tapi kalau 3 kali dapat pahala. Sunat. Tapi kalau sekali pun dah memadai. Okey. Kemudian kita spray lagi. Daripada hujung tangan sampai ke siku. Spray. Kita nampak air tu mengalir. Itu baru basuh. Kita pun basuh. Sekali pun memadai.
kemudian tangan kiri. Kemudian di kepala. Di kepala dia. Memadai kita spray di tapak tangan. Spray di tapak Ya. tangan kita, kita sapu je di atas kepala dia. Kaki kena spray di anggota tu. Di anggota Ya. kaki dia. Sampai ke mata kaki. Ini buku lali. Itu Kalau dia di boleh buat, antara apa dia? kalau dia boleh buat sendiri, dia buat sendirilah. Kalau dia boleh gerakkan Ya. anggota tu. Ya betul. Kalau dia boleh bergerak, dia boleh buat sendiri. Alhamdulillah. Tapi pastikan kalau dia sakit, dia suci daripada najis. Maksud dia kalau dia pakai pampers, dia kena cuci dulu. Ya. Dia kena cuci dulu. Baru bersih. Baru boleh beruduk. Ya, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Okey. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cu. Silakan, Cu. Ni nak tanya pasal wuduk jugalah. Aha. Macam mana, bolehkah kalau seorang yang dia kerap ke bilik air kan, ke membuang lah. Dia nak memperbaharui wuduk dia, dia basuh anggota wajib sahaja. Bukan untuk solat lah, untuk saya sahaja. Boleh tak Ustazah? Itulah yang sebaiknya. Kita nak basuh pada bahagian-bahagian yang sunat tu, kita dah baru sudah basuh tapi kita kerat ke bilik air. Kita kerat ke bilik air. Ada yang tak lawas, kadang-kadang sakit tak terkencing, baru sudah ambil kan, wuduk pun ada lagi. Bila nak perbaharui wuduk, maka yang sebaiknya ambil pada anggota yang wajib agar tidak membazir. Sebab kita tak makan apa, buat apa nak berkumur kan. Jadi kita sapu pada anggota yang wajib sahaja. Dia boleh, senang dan mudah. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ju. Silakan, Ju. Ju, tak ada soalan Ustazah. Cuma nak share sikit. Okey. Alhamdulillah, saya suka tu. Silakan. Tentang tadi yang Ustazah kata cara Rasulullah mengambil air semayang kan, yang melalui hidung tu. Cara macam tu boleh hilangkan sakit resedung. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Suami Ju atas dah cuba perkongsian. dah. Tapi Boleh memang perik hilangkan. sikit lah. Sakit kan dia pedih. Dia pedih. Tapi InsyaAllah. alhamdulillah lah, ubat pun tak ambil dah sekarang. Hebat. Amalkan yang tu je. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk sedung no. Tengok janji Allah itu benar. Janji Rasulullah itu benar. Beramallah dengan syariat Allah. Maka sihat tubuh badan kita. Salah satunya sedut air masuk dalam hidung dapat menghilangkan penyakit resedung. Tapi tak bolehlah buat dengan sekaligus no. Kena berterusan. Kena amalkan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ju atas perkongsian. Ni testimoni ni. Alhamdulillah. Tak payah duit. Tak payah duit. Tak payah bermodal pun. Allah. Okey Ustazah, terima kasih. Okey, terima kasih Ju. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Rahma. Katanya ni banyak kematian mau berlaku Ustazah. Habis tu kadang-kadang macam bila ada kematian, adik-beradik kata masih mati ni dah wasiat nak tanam kat sekian-sekian tempat lah. Tapi kata dia duduk di tempat tu bermustatin tu nak hantar balik kampung pula. Lepas tu tak mau tanam kat sini. Apakah Ustazah yang fadilat-fadilat nak tanam di sebelah ibu, sebelah adik-beradik, sebelah suami. Awak dia tak mau tanam tempat yang dia duduk. Atau memang saya faham mungkin kat kampung mungkin ada senang adik-beradik nak melawat satu kawasan, satu penempatan perkuburan tu. Tapi kadang-kadang pun ada masalah. Apa fadilat yang dia pun yang nak duduk sebelah ni? Bagi saya semua bumi Allah tu semana pun kita mati pun sama juga, dikuburkan di mana pun sama juga. Nak tanya pendapat Ustazah macam mana? Pandangan Ustazah. Okey, nak tanya saya tentang fadilat lah dikebumikan. Tak ada fadilat pun. Tak ada fadilat pun dikebumikan dengan ahli keluarga di dalam satu tempat. Cuma memudahkan orang hidup nak pergi ziarah saja. Sedangkan bumi Allah ini pada pandangan kita besar. Di sisi Allah kecil sangat. Kecil sangat-sangat. Tang mana mati, kelebihan dia
kebumikan. Tang mana juga dia mati, tanam tang situ juga. Kalau kita tengok Sayyidatina Aisyah pernah berhasrat untuk dimakamkan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi tak dapat pun. Nah, tak dapat pun, dia duduk jauh daripada Nabi. Isteri-isteri Nabi yang 9 bukan duduk dekat-dekat, semua jauh. Jadi apa fadilat? Tak ada fadilat pun. Itu hanya sekadar wasiat. Jadi kita ni yang ada sedikit ilmu pengetahuan, tak usahlah wasiat aku mati esok ni pergi tanam aku tepi pok hang. Duduk tang tu kami nak berkampung. Tak jumpa pun. Tang mana mati, kebumikanlah. Agar tak menyusahkan orang yang hidup untuk menguruskan dan tidak menyusahkan si mayat sebab menempuh perjalanan yang terlalu lama. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Ji. Ji nak tanya Ustazah, pasal makanan-makanan kita yang tak habis kan, kalau kata kadang-kadang lauk kemari lah apa tak habis. Kalau macam Ji buat kan lauk-lauk yang tak habis tu selalunya macam Ji basuh, buang kuah-kuah tu, contoh dia nak apa ni macam ikan ke apa ke kan. Lepas tu Ji bagi binatang makan. Adakah tu dikirakan sedekah sebab apa? Sebab tu makanan yang kita dah tak mau kan, nasi-nasi tak habis tu. Adakah juga dia dikira pembaziran sebab kebanyakannya sekarang boleh katakan hari-hari kadang-kadang lauk kita kan tak habis dan nasi tak habis kan. Macam mana tu Ustazah? Itu soalan dia. Okey. Dia dikira sedekah walaupun sedekah kepada binatang. Nasi basi bagi ayam makan, bagi burung makan. Itu sedekah. Itu satu sedekah. Walaupun benda tu benda yang dah basi, benda yang dah rosak, benda yang dah tak habis, kita bagi kepada binatang, kita bukan bagi kepada manusia. Semut makan ke, burung tinggal main makan ke, perut-perut ikan kita buang, tengok-tengok kutik. Walaupun anjing yang makan, itu tetap dikira sebagai sedekah daripada kita. Ada pahalanya. Cuma jangan membazir macam tu saja. Sebab ada makhluk lain yang menanti. Itu kata sekurang-kurangnya bubuhlah air dalam satu bekas. Kan? Bukanlah nak suruh nyamuk Aedes tu main bertelung. Kalau ada binatang yang dahaga haus, singgah dia makan, tu ayak aku bubuh dalam bekas tu. Rajin-rajinlah pergi tengok ayak tu, saat lagi ikut nyamuk main bertelung. Saya tepi rumah saya, di bawah peradu buluh tu ada satu bekas ayak. Untuk apa juga tak kira lah binatang apa pun singgahlah. Minumlah. Itu satu sedekah. Tak payah bermodal pun. Kiranya kalau kita buang dalam tu sampah dia jadi pembaziran kan? Itu dosa kau tu? Ya. Tapi dah tak habis dah basi. Tak buang macam mana? Tu kata kita ni banyak sangat dosa kita. Banyak sangat dosa kita. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Ustazah nak tanya satu lagi Ustazah. Ya, insyaAllah. Kalau orang Islam, orang minta sedekah. Tak dengar lah Kak Noria. Bukan ni orang kafir lah, orang Cina ke kan. India kan kadang dia minta kan kita, dia nak makan, dia tak ada duit kan. Dia minta lah RM1. Kalau kita bagi, kita dapat pahala ke Ustazah? Boleh bagi. Bagi dekat dia dapat pahala. Dia juga makhluk Allah. Boleh bagi. Ada pahala. Setiap kebaikan yang kita buat, walaupun kita buat baik dengan orang yang bukan Islam, bagi dekat dia. Kita dapat pahala dah. Alhamdulillah, pemberian itu yang mulia, insyaAllah. Mudah-mudahan daripada kebaikan yang diajar oleh Islam, terbuka hati dia, terput hati pada agama Allah ini. InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Janita. Ya Ustazah. Okey, soalan saya, macam mana kita nak kaedah kita nak mandi junub kan, mandi hadap besar kan, sekali dengan berwuduk. Berlaku tak pembaziran atau kita buat satu-satulah dah, kita dah mandi hadas, lepas tu baru ambil wuduk pula. Macam mana Ustazah? Adakah ada pembaziran ataupun kita boleh satukan? Dan kaedah kalau kita nak satukan tu macam mana? Yang tu soalan saya. Baik, terima kasih. Sebenarnya bila kita ambil mandi hadas besar tu, dia dah terangkat dah dengan wuduk. Selagi kita tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey.
Bila kita angkat nawaitu raf'al hadasil akbar. Dah terangkat dah asghar ni wudu. Terangkat dah. Kita tak payah ambil wudu pun tak apa dah. Tetapi sudah kita angkat hadas besar, kita dah tentulah menggosok pada bahagian-bahagian kemaluan. Bila gosok bahagian kemaluan, batal wudu, betul tak? Hadas besar tu tak batal. Hadas kecil ni batal. Bila dah kita menggosok pada bahagian-bahagian yang lain. Bahagian-bahagian kemaluan. Menyebabkan berlakunya pembatalan wudu. Atau mungkin kita sambil mandi tu kita kencing ke dan sebagainya. Jadi bila dah batal wudu tu, mandi terus. Sampai selesai, ambil wudu. Kena ambil wudu pada akhir penghujungnya. Sebab apa? Sebab dalam hadas besar kita itu dah terbatal. Habis kalau kita angkat hadas besar, tapi kita tak membasuh bahagian anggota kemaluan kita, macam mana? Boleh dengan kita berlapik. Kena lapik dengan kain basah. Gosok dengan lapik tapak tangan dengan kain basah. Dah kita rasa tak puas. Tak rasa najis tu bersih ataupun tidak kan. Jadi kita tak lapik, kita basuh dengan tapak tangan kita. Bila basuh dengan tapak tangan kita, hadas kecil terbatal. Maka bila hadas kecil terbatal, kena ambil lah dan nak semayang. Last sekali ambil semayang. Adakah itu dikira pembaziran? Tidak. Itu bukan pembaziran. Itu menjaga taharah. Menjaga kesucian. Wallahualam. Okey, baik Ustazah. Clear Ustazah. Faham Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Tak ada no? Tak ada. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada kekurangan diri saya sendiri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.